Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam video pembelajaran sains bersama Cikgu Farahdila. Selamat belajar dan tonton video ini hingga ke akhirnya. Dalam pembelajaran pada hari ini, kita akan teruskan pembelajaran dalam unit 9, Bumi. Kita akan mendalami tajuk aliran air semula jadi. Murid boleh merujuk buku teks di halaman 107. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengiklak arah aliran air di muka bumi secara semula jadi. Mari kita ke aktiviti yang pertama, iaitu mengiklak arah aliran air di muka bumi. Cuba murid-murid lihat pemandangan di belakang cikgu. Ini merupakan pemandangan kawasan air terjun. Air terjun biasanya terletak di kawasan yang tinggi seperti gunung dan bukit. Ia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian ia akan mengalir ke sungai. Dan akhirnya ia akan mengalir ke laut. Mari kita lihat persoalan di dalam gambar rajah ini. Bagaimanakah pula arah aliran air secara semula jadi seperti air sungai? Jika dilihat pada gambar rajah ini, air terjun terletak di kawasan yang mempunyai gunung dan berbukit. Bermakna, ia datang dari kawasan yang tinggi. Kemudian, air mengalir turun ke sungai yang tinggi ke sungai yang rendah. Seterusnya, air sungai mengalir ke kawasan laut. Kawasan laut merupakan kawasan yang paling rendah. Seperti yang sudah kita sedia maklum, air laut mengalir dari sungai. Manakala air sungai mengalir dari kawasan air terjun. Pernahkah kamu semua terfikir dari manakah datangnya air di kawasan air terjun? Jadi, cuba murid-murid fikirkan, dari mana ya datangnya air di air terjun? Cikgu tinggalkan persoalan ini untuk kamu fikirkan. Kita akan teruskan ke aktiviti yang kedua, iaitu kesan gangguan aliran air. Aliran air sangat penting bagi manusia. Kita akan mendapat pelbagai masalah dan kesukaran sekiranya berlaku gangguan aliran air. Antaranya adalah berlakunya banjir kilat. Banjir kilat boleh berlaku dalam masa yang sangat singkat. Biasanya, banjir kilat boleh berlaku di kawasan bandar kerana aliran air di sana tidak dapat mengalir dengan sempurna disebabkan oleh sistem pengaliran yang terhad. Seterusnya, sekiranya terdapat banyak pembuangan sampah berlaku di sungai, ia menyebabkan air sungai berbau busuk. Contoh lain pula, sekiranya arah aliran sungai tersumbat, akan berlaku tempat pembiakan nyamuk di longkang-longkang. Kita sudah tiba di bahagian tugasan. Murid diminta untuk membuat buku aktiviti di halaman 66 dan 67. Dalam halaman 66, murid diminta untuk melakukan anak panah dengan warna biru untuk menunjukkan arah aliran air yang betul. Kemudian, lengkapkan ayat di bawahnya. Dalam muka surat 67 pula, murid perlu padankan situasi dengan kesan yang akan berlaku sekiranya aliran air terganggu. Kemudian, lengkapkan ayat di bawahnya. Sebelum cikgu akhiri video ini,
Terima kasih cikgu ucapkan kerana menonton video ini hingga ke akhirnya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya. Jumpa lagi ya. Bye. You're on my mind.